Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas kali ini kita akan teruskan topik jirim, tapi kita hanya akan fokus kepada lengkung pemanasan dan juga lengkung penyejukan. Okey, tapi sebelum tu kita lihat dahulu apa yang berlaku semasa proses pemanasan. Jadi kat sini kita boleh nampak pergerakan pepejar. Okey, pepejar keadaan jirim kan? Okey. Jadi untuk pepejar berubah kepada cecair. So, pepejar tu jirim akan mengalami proses peleburan. Okey, ini mudah sahaja. Manakala untuk cecair kepada gas, proses yang berlaku adalah proses pendidihan ataupun penyejukan. Okey, semasa jirim ni dipanaskan, semestinya lah haba akan diserap. Jadi ingat pemanasan haba diserap. Jadi zarah akan memperoleh tenaga kinetik, iaitu tenaga kinetik gas yang sangat tinggi. Zarah juga akan bergerak bagi cecair atau bergetar bagi pepejar dengan lebih cepat. Ini kita dah belajar pada kelas yang sebelumnya. Apabila suhu meningkat juga, zarah akan memperoleh lebih tenaga untuk mengatasi daya tarikan yang memegang antara zarah ataupun yang menarik antara satu sama lain. Zarah tu antara satu sama lain. Okey, jadi keadaan jirim dah berubah. Okey, seterusnya kita lihat laju je. Penyejukan, jadi gas kepada cecair melalui proses kondensasi, manakala cecair kepada pepejar melalui proses pembekuan. Tapi cikgu tak tunjuk kat sini kalau pepejar terus jadi kepada gas, proses pemejal wapan. Okey, dia terbalik dengan pemanasan tadi. Kalau penyejukan, haba dibebaskan. Ingat istilah tu, haba dibebaskan. So yang ni boleh baca So daya tarikan antara zarah yang menarik zarah semakin bertambah daya tarikan dia tu sebab haba dibebaskan. Alright. So keadaan jirim kini berubah. Okey, kita terus kepada yang ni. So ni adalah eksperimen yang biasanya kita akan buat lah. Tapi memandangkan sekarang PDPR kan, jadi kita skip dahulu. Jadi tapi kita lihat secara teori sahaja. Jadi ini adalah eksperimen pemanasan naftalena. Okey, apa tu naftalena? So naftalena ni sebenarnya satu bahan kimia, iaitu molekul yang selalu digunakan untuk membuat ubat gegat. Ubat gegat tahu kan apa kan? Okey. Jadi yang ni, nampak tak eksperimen dia ni, dia menggunakan kukus air ataupun water bath. So kukus air ni dia masukkan naftalena tu dalam tabung didih, dan tabung didih tu dimasukkan ke dalam air. Jadi air ni kita tahu takat didih dia adalah 100. Naftalena takat lebur dan takat didih dia kurang daripada 100. Jadi sebab itulah kita boleh menggunakan kukus air. Tapi kalau bahan lain yang mempunyai takat lebur, takat didih yang lebih tinggi daripada 100, kita tak boleh guna kukus air. Mungkin kita boleh guna minyak. Sebab minyak takat didih dia lebih tinggi. Ada bahan-bahan kimia kita tak boleh guna kukus air. Contohnya natrium nitrat. Okey, selain tu juga, so semasa pemanasan ni kita kena kacau. Kita kena kacau sepanjang pemanasan supaya pemanasan berlaku secara sekata. Sebab lain kita guna kukus air, kenapa kita tak panaskan direct teruskan naftalena tu dalam tabung didih? Ini kerana naftalena ni bahan yang mudah terbakar. Jadi kita perlu guna kukus air untuk mengelakkan naftalena ni daripada terbakar. Okey, seterusnya yang ni penyejukan. Kalau tadi pemanasan, kita panaskan kan sebab haba diserap. Tapi penyejukan, kita tak panaskan lah. Kita hanya biarkan dalam kelalang kon. Kita gunakan kelalang kon.
semasa proses penyejukan ni kita kena selalu kacau kena sentiasa mengacau naftalena tu sebab masa tu dia dalam keadaan cecair. Jadi untuk penyejukan dia akan bertukar kepada pejal. Jadi kita kena sentiasa mengacau naftalena tu untuk mengelakkan penyejukan lampau. Jadi penyejukan lampau ni yang ni kita akan dapat graf macam ni. Dia macam ada bulat tu kan. Ada turun sikit macam tu. Penyejukan lampau ni ialah apabila suhu cecair yang kita sejukkan tu dia turun melepasi takat beku. Takat beku tu masa mendata tu kan. Jadi kalau kita tak kacau dia akan berlakunya penyejukan lampau. Jadi yang ni kita kena catat lah semasa kita buat eksperimen ni, penyejukan ataupun dan pemanasan ni kita kena sentiasa merekod suhu setiap 30 saat kita rekod suhu dia berapa sebab kita nak tengok perubahan suhu sepanjang pemanasan dan juga penyejukan. Tak apa, yang ni kita akan buat eksperimen masa sekolah nanti. Okey, yang ni yang kita nak fokus pada hari ni iaitu lengkung pemanasan naftalena. Okey, so bila panas, nama pun pemanasan kan. So jadi pemanasan ni, okey. So of course lah graf dia akan menaik. Jadi apa yang penting adalah awak kena noted yang ni adalah paksi Y adalah suhu dan paksi X adalah masa. Pada graf tu A, B, C dan D tu sebenarnya D tu adalah keadaan zarah ataupun keadaan jirim. Keadaan jirim, pepejal, cecair dan gas lah. Kalau kita tambah satu lagi dia akan jadi gas. Okey. Jadi pada titik A tu kita mula memanaskan naftalena tu. Suhu kat situ sepatutnya bukan kosong dia bukan kosong kat situ tu. A tu bukan kosong, dia suhu bilik lah. Okey, so bila kita panaskan, zarah akan serap haba kan. Jadi bila zarah tu serap haba, so zarah bergetar dengan lebih cepat dan suhu meningkat. So kita nampak kat sini, suhu meningkat. Sampailah satu tahap, dia akan capai B kan. B. Okey, yang tadi tu walaupun suhu meningkat, tapi keadaan dia adalah pepejal. Okey, pepejal. Once dia dah sampai, ni contoh naftalena. Once naftalena tu dah sampai takat apa dia panggil? Takat lebur dia. Ni takat lebur. Around 80 lah, 80. Jadi, bila dia mencapai takat lebur, ni takat lebur 80 ni, so graf ni akan mendata. Nampak tak kat sini dia mendata. So mendata ni, so bila mendata, keadaan jirim dia adalah pepejal dan cecair. Okey. Boleh bayangkan tak? So contohnya ais kan. Ais apabila dia start melebur, suhu dia sama iaitu kosong. Takat beku ais ialah kosong, takat lebur ais pun adalah kosong. Cuma yang membezakan kalau takat beku tu kita panaskan. Kita sejukkan ais tu. Kita letak dalam peti sejuk contohnya. Tapi kalau ais tu kita biar kat luar, tak adalah dia terus berubah jadi cecair terus kan. So dia masa proses peleburan ais tadi tu, kita cakap pasal ais lah, senang nak bayangkan. Masa proses peleburan ais tu, dia akan berubah sedikit demi sedikit kan. Pepejal, cecair, sikit. Sebab tu lah masa suhu tetap tu, masa takat lebur, keadaan ais tadi tu adalah pepejal dan cecair. Dua keadaan jirim. Ingat Okey, masa mendata dua keadaan jirim. Jadi naftalena pun samalah. Masa takat lebur dia, keadaan jirim dia adalah pepejal dan cecair. Okey, kemudian kita panaskan lagi. Apabila semua naftalena tu dah bertukar menjadi cecair, iaitu pada titik C tu, semua naftalena dah bertukar menjadi cecair. Lepas tu kita panaskan. So dia terus jadi cecair sahaja. Tapi bila kita panaskan lagi, dia akan bertukar menjadi gas. So yang tu adalah takat didih. Kita boleh bayangkan tak, masa kita didihkan air,
masa dia menggelegak tu kan. Tak adalah dia terus jadi gas semua kan. So air tu wujud dalam keadaan cecair dan juga gas. So masa mendatar mesti ada dua keadaan jirim. Okey. Tu untuk keadaan jirim pada lengkung graf pemanasan naftalena. Okey, boleh nampak kan pada titik B naftalena mula melebur, suhu tidak akan bertambah kerana yang ni penting, cikgu garis ni penting. Kerana apa? Kenapa masa takat lebur ni suhu dia tidak berubah? So ni adalah paksi suhu kan. Okey. Suhu tidak berubah kerana haba yang diserap tadi tu, logiknya apabila tenaga diserap, suhu bertambah kan? Tapi semasa takat lebur, suhu tidak berubah kerana tenaga haba yang diserap tu digunakan. Okey, digunakan oleh zarah-zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey, dia serap tapi tenaga tu digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah yang terdapat dalam pepejal tadi tu. Okey, sebab tu takat lebur tidak berubah. Okey, jadi maksud takat lebur tu apa? Jadi takat lebur ni adalah satu suhu kan? Suhu yang malar ataupun suhu tetap di mana pepejal berubah menjadi cair. Okey, tu adalah takat lebur. So cikgu harap boleh faham untuk penerangan lengkung pemanasan. Jadi awak just kena alert lah. Jadi paksi Y suhu. Okey, kalau soalan tanya apakah suhu bagi apakah takat lebur bagi naftalena, jadi mesti 80. Bukan B ataupun C sebab kita tahu takat lebur adalah suhu. Jadi mesti pada paksi Y. So 80 ni adalah suhu. Kalau dia tak tulis 80, so dia label T. Contohnya T1. Jadi T1 tu adalah takat lebur. Kalau takat lidih, takat lidih buat macam ni. Takat lidih yang hujung ni. Okey, kat sini adalah takat lidih. Okey. So kita pergi pada slide yang seterusnya. Okey, sebelum tu bolehlah bacalah. Pada titik C, naftalena melebur sepenuhnya yang cikgu terang tadi tu. Pada titik C ke triangle ataupun D lah. Zarah terus menyerap haba, tenaga kinetik bertambah dan zarah bergerak lebih cepat. Yang ni kita boleh tahulah keadaan jirim tu apabila berubah kepada pepejal, cecair dan gas. Okey. Untuk lengkung penyejukan naftalena, so bila kita sebut lengkung penyejukan, okey, so lengkung penyejukan mestilah dia suhu menurun. Okey, suhu menurun. Jadi pada titik E, kita sambunglah tadi sebenarnya D, E kan. Okey, pada titik E tu zarah kehilangan tenaga kinetik. Okey, sebab dia daripada yang ni daripada cecair lah. Bukan gas kan, sebab dia ada macam ni je dia ada 1, 2, 3 je. Kalau dia daripada gini, yang ni daripada gas. Kalau 3 je mesti daripada cecair. So E tu dalam keadaan cecair sepenuhnya. Jadi bila kita sejukkan naftalena ni, bukan kita sejukkan lah, kita biarkan dia menyejuk. Jadi zarah tu akan kehilangan tenaga kinetik, pergerakan zarah semakin perlahan. So suhu semakin menurun. Kemudian pada titik F, cecair naftalena mula membeku. Sebab kat situ adalah takat beku. Okey, takat beku kan. Jadi takat beku tu kat mana? So takat beku adalah dekat sini. Kita kena tunjuk gitu. Bukan dekat F, bukan dekat G Okey. Lepas tu suhu mendatar kan. Suhu mendatar daripada keadaan F ke G. Okey. Pada titik G ke H. Okey, so ingat cikgu ulang semula. Kalau E, F, keadaan dia sepenuhnya cecair. F ke G,
keadaan dia mesti dua. Masa mendatar mesti dua, iaitu cecair dan pepejal. Solid and liquid. Liquid. Okey. Pada titik G ke H, suhu menurun lagi. So, suhu menurun, zarah bergetar semakin perlahan pada kedudukan tetap. Okey. Jadi, kalau soalan tanya kan, kenapa suhu tidak berubah pada keadaan F hingga G ataupun pada takat beku tersebut. Contohnya takat beku ni dia labelkan sebagai T. T kan contohnya. Okey. Jadi kenapa suhu tu tidak berubah? Kalau pemanasan tadi, tenaga haba diserap digunakan, kita tengok yang ni kan. So, tenaga haba yang diserap digunakan sepenuhnya oleh zarah-zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Sebab dia rapat-rapat kan, kita nak atasi daya tarikan tu untuk berubah kepada cecair. Tapi kalau untuk penyejukan, kenapa suhu tidak berubah dekat sini ni? So, suhu tidak berubah kerana haba yang dibebaskan tadi tu diimbangi oleh haba yang dibebaskan oleh zarah-zarah untuk berubah daripada keadaan pepejal kepada cecair. Sebab apabila keadaan jirim tu daripada keadaan pepejal kepada cecair, so terbalik daripada keadaan cecair kepada pepejal. So kita tahu untuk berubah daripada pepejal kepada cecair, haba tu dibebaskan. Okey, so bila kita biar tabung uji yang mengandungi cecair naftalena tadi tu, kita biar menyejuk dalam kelangkun tadi tu, gambar rajah yang cikgu tunjuk tadi tu, haba dibebaskan ke persekitaran kan. Tapi pada masa yang sama, haba yang daripada zarah-zarah tu juga dibebaskan. Sebab apabila zarah tu semakin rapat, haba dibebaskan. Memang sifat jirim macam tu. Okey, jadi sebab itulah suhu dia tidak berubah. Walaupun memang haba tu terbebas ke persekitaran. Cikgu ulang balik Suhu tidak berubah kerana haba yang dibebaskan ke persekitaran diimbangi oleh haba yang dibebaskan oleh zarah-zarah untuk membentuk pepejal untuk berubah daripada cecair kepada pepejal. Okey, boleh jelas Okey, kita teruskan pada titik G dan H. Apabila suhu menurun, zarah bergetar semakin perlahan pada kedudukan yang tetap. Sebab kita tahu G ke H tu semua zarah tu dah berada dalam keadaan pepejal. Okey. So, settle untuk lengkung penyejukan naftalena. Jadi yang ni kita tengok sedikit So, rajah di bawah menunjukkan lengkung pemanasan bagi bahan P. So, nyatakan keadaan fizik bagi P di bahagian. Keadaan fizik ni samalah keadaan jirim dia. Jadi, pada A to B, A ke B, keadaan dia kalau ingat, kalau zarah dia, kalau graf tu meningkat, keadaan jirim dia satu saja. So, yang ni pemanasan. So, mesti dia start dengan pepejal. A ke B adalah pepejal. B ke C adalah pepejal dan cecair. C dan D semua dah berubah menjadi cecair. Okey. D dan E mesti dua keadaan sebab dia mendatar. So, cecair dan gas. So, E ke F adalah gas sahaja. Jadi, kalau cikgu tambah soalan kan. Apakah takat lebur lengkung pemanasan di atas? Keadaan fizik bagi bahan P. Apakah takat lebur bahan P? So, takat lebur dia adalah 80. Apakah takat didih bahan P? So, takat didih dia adalah 120. Okey. Ni cikgu dah jawab saat ni. Takat didih. Okey, terangkan. Ni soalan-soalan yang biasa ditanya lah. Lukis susunan zarah bahan P di CD. Okey, tengok CD. CD tu keadaan dia adalah cecair sepenuhnya kan. Okey, so boleh lukis ada yang bersentuhan, ada yang berjauhan. Iaitu gambar rajah untuk cecair lah. Okey, C kita dah jawab. Apakah takat didih bahan P? Takat didih dia adalah 120 darjah Celsius.
Jangan tertinggal unit. Okey, D. Terangkan sebab suhu bahan P tidak berubah dari B ke C. So, kita lihat B ke C. Okey, takat lebur. Jadi, kenapa suhu tidak berubah? Sebab haba yang diserap digunakan semula oleh zarah-zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Okey. E. Apakah takat lebur bahan P? Mudah saja. Takat beku. Jadi ingat, takat beku walaupun tak ada dalam graf ni. So takat beku ni dia sama je dengan takat lebur. So takat beku naftalena ataupun bahan P ni adalah 80. Sama, takat beku sama dengan takat lebur. So yang ni, nyatakan keadaan jirim pada peringkat T0 hingga T1. Dia time tu time bukan temperature, T tu. Singkatan bagi itulah time. Jadi T0 hingga T1 dia tanya keadaan jirim. So keadaan jirim dia sama macam tadi lah, iaitu pepejal. T1 hingga T2 solid and liquid, pepejal dan cecair. Selepas T2 tu semua dah berubah menjadi cecair. So T2 tu cecair sahaja. Okey, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di peringkat T0 hingga T1. Perubahan tenaga, okey, T0 hingga T1. Okey, perubahan tenaga dia, tenaga kinetik lah. Tenaga kinetik semakin bertambah. Kenapa? Sebab zarah menyerap haba. Kan? Nyatakan susunan zarah. Okey, tengoklah dia keadaan apa masa tu. Jadi terang je susunan zarah. Sama ada dia pepejal ke cecair. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu kali ini. So, cikgu harap boleh fahamlah macam mana lengkung pemanasan dan juga lengkung penyejukan. Okey, terima kasih.